Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Amir bin Mat Yusof, OUM Shah Alam, mengambil dalam program Bachelor of Science Project and Facility Management, dan juga mengambil subjek EBIM Part 103 Maintainability of Facility. Tujuan video ini dibuat adalah untuk menjawab soalan nombor 2 berkenaan dengan reka bentuk bangunan hijau. Mari kita lihat apakah itu bangunan hijau. Bangunan hijau memfokuskan kepada peningkatan kecekapan penggunaan sumber tenaga, air dan juga bahan, dan juga sambil mengurangkan kesan bangunan pada kesihatan manusia dan lingkungan selama kitaran hidup bangunan. Dan yang ketiga adalah bangunan hijau harus dirancang dan dikendalikan untuk mengurangkan kesan keseluruhan persekitaran binaan terhadap persekitarannya. Bumbung hijau ataupun green roof termasuk di dalam reka bentuk bangunan hijau. Mari kita saksikan fungsi dan komponen utamanya. Apakah definisi bumbung hijau? Bumbung hijau ialah bumbung bangunan yang ditutupi sebahagian atau sepenuhnya dengan tumbuh-tumbuhan dan medium tumbuh ditanam dan di atas membran kalis air. Seperti dalam gambar rajah yang saya berikan ini, cuba anda lihat di atas bahagian atas bumbung ditanam dengan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Mengapa orang menanam tumbuh-tumbuhan di atas bumbung? Ia mesti ada fungsi, dan fungsinya ialah bumbung dilitupi dengan tumbuh-tumbuhan dan medium hijau juga dikenali sebagai bumbung eco, bumbung hidup, bumbung tumbuh-tumbuhan. Dapat mengurangkan impak negatif oleh bangunan kepada persekitaran. Fungsi dia juga merubah keadaan ruang yang terbiar kepada ruang yang bermanfaat kepada persekitaran dan keceriaan. Cuba anda lihat daripada gambar tahun 1982 dengan bangunan yang kosong, kemudian di 2005 ditanam dengan tumbuh-tumbuhan, mencantikkan lagi bangunan, menjadikan bangunan menjadi sejuk. Kemudian mari kita melihat komponen utama bumbung hijau, cara pemasangan dan penanaman. Pertama sekali, roof deck. Roof deck adalah roof yang original daripada bangunan. Protection board diletakkan. Kemudian membran kalis air. Membran kalis air ni adalah berfungsi untuk apabila air tidak menembusi bumbung. Kemudian diletakkan insulation dan proper drainage untuk storage layer, mengalirkan air daripada siraman ataupun air hujan. Kemudian filter fabrik diletakkan supaya akar daripada pokok tidak menembusi ke bawah, dan juga growing medium. Biasanya growing medium ni adalah sejenis tanah ataupun topsoil digunakan, dan juga plant itu adalah rumput hijau lah, untuk mencantikkan bumbung. Bumbung hijau juga terdapat banyak jenis, dan kebiasaan ataupun common yang digunakan adalah daripada 3 jenis bumbung hijau. Yang pertama ialah intensif, di mana ketinggiannya lebih kepada 10 inci, dan juga kos agak tinggi. Tanaman yang sesuai adalah pokok dan juga pokok renek. Beratnya lebih berat, dan juga penyelenggaraannya sentiasa perlu disenggara. Manakala untuk semi intensif, 6 hingga ke 10 inci ketinggian ataupun ketebalan bumbung tersebut. Kemudian kosnya pun tinggi, dan tanaman yang sesuai adalah rumput dan juga perenam pokok renek. Beratnya pertengahan, berbeza dengan intensif. Dia lebih medium, semi ringan, dan juga penyelenggaraannya secara berkala. Manakala ekstensif adalah benda yang luar biasa,
ketinggiannya 3 hingga ke 6 inci saja, dan kos dia rendah. Tanaman yang sesuai untuk ditanam adalah lezat, herba ataupun rumput. Beratnya cahaya ataupun boleh menembusi cahaya lah, lebih ringan. Kemudian penyelenggaraannya rendah. Fungsi bumbung hijau ialah 5 fungsi ataupun kelebihan bumbung hijau. Yang pertama ialah meningkatkan pengurusan ribut air ataupun banjir, kecekapan tenaga yang kedua, dan yang ketiga mengurangkan kesan pemanasan bandar, dan keempat meningkatkan kualiti udara, dan yang kelima adalah faedah kepada ekonomi ataupun kos. Fungsi yang pertama tadi adalah meningkatkan pengurusan ribut air. Apakah itu ribut air? Ribut air ialah bahasanya air hujan. So peningkatan urbanisasi bandar dan ia telah menyebabkan ruang hijau yang lebih sedikit. Di bandar-bandar, penggunaan bumbung hijau amat berkesan untuk mengurangkan isi padu air hujan. Tanaman dan tanah pada bumbung hijau mengurangkan kadar aliran air hujan dengan penyerapan dan evapotranspirasi. Bumbung hijau menyerap air hujan dan melambatkan aliran ke dalam sistem sungai kita. Dan juga penggunaan bumbung hijau secara ekstensif akan menahan ataupun menyerap 50 ke 90% daripada air hujan. Bumbung hijau juga memperbaiki kualiti air hujan tersebut dengan cara menapis 95% kandungan kadmium, tembaga dan lead, dan juga 30% nitrogen dan fosforus dari terus masuk ke dalam kita punya sungai ataupun saliran. Di sini saya sertakan carta penyimpanan air ataupun pengekalan air untuk bumbung tradisional versus bumbung hijau. Sumber daripada Green Rose in the New York Metropolitan Region. Apa yang dapat diperhatikan di sini adalah penyimpanan purata untuk bumbung standard adalah 24%, manakala bumbung hijau sampai 80%. Untuk penyimpanan di peak runoff, bumbung standard 26%, manakala bumbung hijau 74%. Dan yang keduanya adalah kecekapan tenaga. Bumbung hijau menjadikan sebuah bangunan sejuk dalam beberapa cara dan penjimatan tenaga dan kos yang berlaku. Pertama, pengurangan tenaga matahari yang memanaskan bumbung bangunan kerana tumbuhan memantulkan cahaya matahari bukan dalam bentuk haba dan menyerap selebihnya, berlainan dengan bumbung konvensional. Atap bumbung konvensional memantulkan sebahagian tenaga matahari ke udara, memanaskan persekitaran bangunan dan juga diserap ke dalam bangunan itu sendiri, yang mana terbukti dapat meningkatkan permintaan tenaga untuk penyejukan seperti penggunaan kipas dan juga penyaman udara ataupun aircon. Cara lain di mana bumbung hijau dapat memberikan penyematan tenaga adalah melalui penebat yang ditingkatkan. Bumbung hijau memberi penghalang tumbuhan antara dalaman bangunan dan persekitaran panas, yakni ataupun sejuk. Dengan cara ini, ia bertindak seperti bahan penebat konvensional dan menyumbang kepada penjimatan tenaga elektrik dan juga di dalam bangunan lah. Dan yang ketiga adalah mengurangkan kesan pemanasan bandar. Suhu di bandar sering lebih tinggi daripada kawasan luar bandar di sekitarnya, fenomena yang dikenali sebagai pemanasan bandar. Sejumlah besar permukaan berturap di bandar menyerap sinaran matahari dan memancarkannya kembali sebagai haba panas yang meningkatkan suhu udara tempatan. Membantu mengurangkan kesan pula panas bandar dengan menutup permukaan atap gelap konvensional dengan tumbuh-tumbuhan yang menyerap lebih sedikit haba, tetapi juga menggunakan matahari untuk menyejat air dari landscape yang tumbuh, dan berlaku penyerapan air melalui akar tumbuhan
dan pembebasan melalui daunnya sebagai wap air. Kelembapan dari tumbuh-tumbuhan, proses evapotranspirasi ini menurunkan suhu di atas bumbung dengan menggunakan haba dari udara untuk menyejat air. Di sini adalah carta grafik menunjukkan bumbung rata atau kedua-duanya berwarna hijau atau hijau, menunjukkan temperature ataupun suhu. Jika bumbung surface dan akan nampak dia punya suhu akan meningkat hingga ke 70 darjah Celsius. Yang ni diambil data yang diambil lah. So daripada kalau bumbung hijau, kita perhatikan dia berada di antara 20 ke 30 darjah Celsius suhu. Ketiganya ialah meningkatkan kualiti udara. Kualiti udara dipertingkatkan dengan kehadiran tanaman hijau yang menapis zarah-zarah dari udara dan menyerap gas-gas kesan rumah hijau. Dan penyerapan gas karbon dioksida ataupun CO2, pemerangkapan zarah-zarah terampai di dalam udara dan pengumpulan logam berat antara faedah dengan meningkatnya kualiti udara. Dan yang terakhir ataupun yang kelima adalah faedah ekonomi. Dapat mencipta peluang pekerjaan dalam pengeluaran, pemasaran dan pemeliharaan atap. Ini juga dapat memberikan peluang pemasaran dan faedah pelaburan untuk pemaju dan pemilik bangunan. Penebat bunyi semula jadi iaitu tanah, tanaman dan lapisan udara yang terperangkap di antara pemasangan bumbung hijau dan permukaan bangunan memberikan perbezaan penting bagi mereka yang tinggal berhampiran lapangan terbang, lebuh raya utama ataupun bentuk pencemaran bunyi yang berkaitan dengan industri. Penggantian bumbung hijau dan jangka hayat bagi pemasangan yang bagus adalah di antara 50 hingga ke 100 tahun berbanding konvensional dalam 15 hingga 20 tahun saja. Ini dapat dibuktikan daripada sumber daripada Roofscape Summer Assessment 2007. Tahukah anda apakah GBI ataupun Green Building Index? Green Building Index ataupun telah diperkenalkan sebagai sistem penilaian bangunan hijau tempatan kepada orang ramai. Menurut Cole 2001, sistem penilaian bangunan hijau sebenarnya adalah persekitaran kaedah penilaian yang diaplikasikan untuk bangunan yang telah diguna pakai secara meluas. Menurut Tuan Viet Do 2008, cara untuk menilai prestasi bangunan di sebilangan besar adalah berdasarkan pertimbangan berkenaan persekitaran. GBI Rating System ataupun sistem penarafan GBI memberi peluang kepada arkitek, pereka dan pemaju untuk memiliki bangunan lestari yang dapat menawarkan penjimatan tenaga, penjimatan air, persekitaran dalaman yang lebih sihat, penyambungan yang lebih baik ke pengangkutan awam, pengurangan jejak karbon serta sesuai dengan lokasi, iklim dan budaya. Chin Mui Hun 2009. Bagaimana Green Building Index diberi nilai ataupun digrade? Kriteria penggradean GBI mempunyai aliran kerja tersendiri yang merangkumi 3 peringkat: permohonan dan pendaftaran, penilaian reka bentuk ataupun design assessment, serta penyelesaian dan pengesahan penilaian CVA. Proses pensijilan GBI dimulakan dengan penilaian terhadap yang pertama, reka bentuk bangunan dilakukan setelah dia nilai. Akaun sementara akan dikeluarkan, akuan sementara akan dikeluarkan. Kemudian yang kedua, seterusnya perakuan akhir diberi apabila bangunan yang telah siap disahkan mengikut rancangan. Yang ketiga adalah perakuan hanya sah selama 3 tahun. Dan keempat, bagi mengekalkan perakuannya, bangunan itu perlu dinilai semula. Dan yang kelima, poin diberikan untuk prestasi melebihi tanda aras dan semasa amalan industri. Itu poin itu adalah markah yang diberikan mengikut kriteria dia.
Dan yang keenam adalah penilaian bergantung pada mata ataupun skor. Ini dikatakan skor yang dicapai dan akan dianugerahkan salah satu daripada 4 jenis penilaian, iaitu bersertifikat perak, emas dan juga platinum. Tiga sertifikat ini, anugerah ini diberikan untuk GBI skor. Terdapat 6 kriteria penggradean GBI. Bahagian 1 adalah iklim, tenaga dan air. Bahagian 2 adalah alam sekitar dan ekologi. Bahagian ketiga, perancangan dan reka bentuk komuniti. Bahagian 4, pengangkutan ataupun kesambungan. Bahagian kelima adalah penggunaan dan sumber. Dan bahagian keenam adalah perniagaan dan inovasi. Detail assessment kriteria, summary untuk final score ataupun markah terakhir seperti dalam jadual tersebutlah. Maksimum point adalah 20% untuk climate dan energy and water, juga environment and ecology ada 15 markah point. Community planning dan juga design 26 markah. Transportation ataupun connectivity adalah 14 markah ataupun 14 point. Building and resources 15 markah. Business dan innovation 10 markah, menjadikan keseluruhan adalah 100 markah. Penilaian GBI. Di bawah kerangka penilaian GBI, mata juga akan diberikan untuk mencapai dan menggabungkan ciri-ciri mesra alam yang melebihi amalan industri semasa seperti jadual di bawah. Jika skor 86 hingga ke 100 markah, 100 point, GBI rating adalah platinum. 76 ke 85 adalah emas ataupun gold. 66 to 75 point akan mendapat silver GBI rating, dan juga 50 point ke 65 point akan mendapat hanya sertifikat sajalah ataupun sijil. Apakah tujuan sebenar penggradean GBI? Inisiatif GBI bertujuan untuk membantu industri bangunan dalam menuju pembangunan berterusan. GBI sistem penggradean persekitaran dibuat untuk penentuan bangunan hijau dengan menetapkan terma dan standard pengukuran yang sama. Keduanya adalah mempromosikan reka bentuk keseluruhan bangunan bersepadu. Ketiga, mengiktiraf dan memberi penghargaan kepada kepimpinan dan pembangunan berasaskan persekitaran. Keempat adalah mentransformasi persekitaran binaan untuk mengurangkan kesan persekitarannya. Dan yang kelima adalah memastikan bangunan baru tetap relevan di masa depan dan bangunan sedia ada diperbarui dan dinaik taraf dengan betul agar tetap relevan. Kesan aplikasi dan manfaat GBI terhadap prestasi bangunan dan pekerja. Mari kita lihat prestasi bangunan. Yang pertama adalah keberkesanan tenaga. Kedua adalah bahan dan sumber yang terurus. Pengurusan dan perancangan laman dan air hujan yang teratur. Keempat adalah keberkesanan air. Kesan kepada pekerja, kualiti alam sekitar, kesihatan yang baik, pengurangan kesan pemanasan bandar, membuka peluang pekerjaan dan juga nilai estetika kepada sesebuah bangunan tersebut. Keberkesanan tenaga. Peningkatan penggunaan tenaga dengan mengoptimumkan orientasi bangunan, meminimumkan kenaikan haba matahari pada bangunan, menuai pencahayaan semula jadi, mengamalkan amalan terbaik dalam perkhidmatan bangunan, termasuk penggunaan tenaga yang diperbaharui, memberi penjimatan dari segi penggunaan tenaga dan kos utility yang ditanggung oleh pengguna. Selain itu, menjamin persekitaran alam semula jadi yang seiring dengan pembangunan dan yang mampan. Kualiti alam sekitar. Pencapaian prestasi berkualiti baik dalam kualiti udara dengan penyingkiran
gas-gas rumah hijau memberi impak dalam meningkatkan taraf kesihatan bagi pengguna terutamanya. Penglibatan kepada penggunaan bahan sebatian organik yang mudah menguap, penyerapan penyaringan udara yang berkualiti, pengendalian suhu, pergerakan dan kelembapan udara yang tepat. Kemudian kita pergi pada bahan dan sumber. Penggalakan penggunaan bahan mesra alam yang bersumber dari sumber dan kita semula yang lestari. Kemudian melaksanakan pengurusan sisa pembinaan yang betul dengan menyimpan pengumpulan dan penggunaan semula bahan kita semula dan bahan kerja pembinaan dan sisa. Dan yang terakhir adalah perancangan dan pengurusan laman yang berkesan. Memilih landscape yang sesuai dengan akses yang dirancang untuk pengangkutan awam, perkhidmatan masyarakat, ruang terbuka dan landscape. Mengelakkan dan memelihara kawasan sensitif alam sekitar melalui pembangunan semula laman sedia ada. Melaksanakan pengurusan pembinaan, pengurusan air hujan dan mengurangkan tekanan kapasiti infrastruktur yang ada. Kemudian meningkatkan nilai estetika bagi sebuah bangunan dan akan menaik. Maknanya nilai estetika ni adalah kecantikan ataupun keceriaan sesebuah bangunan. Sampai di sini saja pembentangan saya untuk kali ini mengenai reka bentuk bangunan hijau, iaitu bumbung hijau. Dan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.